Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillahil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم آمين آمين. Alhamdulillah, hadirin sidang mukminin, para penonton yang menonton siaran rakaman, siaran rakaman ulang kaji tajwid kita pada hari ini. Pertama sekali saya ingin mengucapkan minta maaf. Saya ingin mohon maaf kerana kemarin, sepatutnya kelas kita kemarin lah kan, kelas ulang kaji kita biasanya saya akan upload ataupun saya akan live di FB pada jam 9 lepas daripada solat isyak. Bismillah, atas kekangan tertentu adalah urusan sikit kan, ada urusan sikit, jadi kita tak dapat nak teruskan kelas pada pukul 9 malam. Jadi Alhamdulillah pada pagi ni saya dapat curi masa sikit lepas pada subuh untuk saya siapkan nota dan sebagainya untuk memudahkan kefahaman kita semua. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung semula ulang kaji tajwid kita. Kita masih di bab hukum mat. Okey. Kita masih di bab hukum mat. Okey, seperti biasa saya akan ulang ataupun saya akan bagi gambaran secara umum berkenaan topik yang kita telah pelajari dan topik yang sedang kita belajar sekarang ni. Okey, sebagaimana yang saya sebut dalam setiap kali video live, iaitu kita telah selesai pada awal sesi ulang kaji tajwid kita. Yang pertama pada bab hukum nun mati dan juga tanwin, kita telah bahaskan 5 hukum. Boleh tengok pada live sebelum ni. Kemudian kita telah selesai membahaskan berkenaan dengan hukum mim mati. Alhamdulillah kita telah selesai pada 3 hukum. Boleh tengok juga pada live sebelum ni. Dan beberapa siri live dan juga rakaman sebelum ni, kita telah pun masuk kepada bab berkaitan dengan hukum mat. Okey, seperti mana yang saya jelaskan berkenaan dengan hukum mat. Hukum mat ni dia ada dua cabang yang mana cabang besar dalam hukum mat ni yang kita kena tahu. Ingat, bila mana orang sebut hukum mat, dia ada dua cabang yang besar. Cabang yang pertama adalah mat asli. Cabang pertama adalah mat asli, yang mana dalam hukum mat asli ni yang kita dah belajar, huruf mat tu ada 3, alif, waw, ya semua tu. Kemudian ada cabang-cabang kecil dalam huruf mat asli yang mana kita telah juga bahaskan sebelum ni secara detail. Saya dah bahaskan secara detail, ada beberapa hukum kecil dalam tu, yang mana kalau kita tengok dalam kitab-kitab tajwid lain, mungkin dia akan letakkan pada bab mat far'i sebagai sebahagian perbahasan tu, tapi sebenarnya dia lebih tepat berada pada perbahasan mat asli. Kerana apa? Kerana dia tak terlibat dengan hamzah dan dia tak terlibat dengan sukun. Okey, tak apa. Yang tu pecahan pertama daripada mat asli. Okey. Daripada hukum mat. Pecahan yang kedua daripada hukum mat pula adalah berkenaan dengan mat far'i ataupun mat furu' ataupun mat cabang. Cabang-cabang hukum mat yang banyak. Yang ni yang mana hukum mat yang banyak menjadi masalah bagi orang kita untuk faham ni. Dia kata susah tajwid ini. Betul kata tajwid ni susah? Tak susah kalau kita mengaji. Dia tak susah. Mana ada ilmu dalam dunia yang susah, tuan-tuan? Dia ada, bukan tak ada langsung. Dia susah, tapi
bergantung pada kemahuan kita, minat kita terhadap satu ilmu tu. Okey, tak mau nak cakap banyak berkaitan yang tu. Okey. Mat far'i. Dalam mat far'i ataupun mat cabang ni, dia ada dua pula pecahan daripada mat far'i, iaitu mat far'i yang mana disebabkan oleh hamzah, mat far'i yang berlaku kerana hamzah, dan juga mat far'i yang berlaku kerana sukun. Okey. Dalam cabang yang pertama, mat far'i yang berlaku kerana hamzah, saya telah jelaskan secara jelas, secara detail sebelum ni. Dia ada 4 pembahagian hukum: mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, mat badal, mat silah tawilah. Saya telah terangkan secara detail perbahasan berdasarkan buku ataupun kitab Dr. Surur Syahbuddin An-Nadawi ni. Dan juga cabang yang kedua yang mana kita sedang belajar ni. Okey, cabang yang kedua daripada mat far'i ni adalah hukum mat yang berlaku disebabkan oleh sukun. Disebabkan oleh sukun. Dan dalam perbahasan hukum mat yang berlaku disebabkan oleh sukun ni, dia ada 2 pula cabang. Yang pertama, sukun arid. Ingat, hukum mat ada 2 cabang, mat asli dan juga mat far'i. Kemudian daripada mat asli dan mat far'i, kemudian dalam mat far'i, iaitu cabang yang kedua, mat far'i, dia ada 2, yang berlaku disebabkan hamzah dengan yang disebabkan sukun. Okey, yang kedua ni, yang disebabkan sukun ni, dia ada 2 pula cabang, sukun asli dan juga sukun yang mendatang, ataupun sukun arid dan juga sukun lazim. Alhamdulillah, dalam syiri ulang kaji sebelum ni kita telah selesai pada perbahasan dan juga perbincangan berkenaan dengan mat far'i yang berlaku disebabkan sukun, dan sukun tu adalah sukun arid, sukun yang mendatang, sukun yang bukan original. Dan sukun arid ni dia hanya berlaku ketika mana kita memberhentikan bacaan sahaja, iaitu kita telah bahaskan berkenaan dengan mat arid li sukun sebelum ni, iaitu bila mana nak berhenti ayat tu, dan juga mat lin. Kita telah tengok apa beza huruf lin dan juga mat lin. Tuan-tuan boleh tonton pada syiri ulang kaji sebelum ni. Okey. Dan Alhamdulillah pada pagi ni Allah Ta'ala bagi kesempatan untuk kita untuk apa? Kita nak masuk pula pada cabang yang kedua daripada hukum mat far'i yang disebabkan oleh sukun. Kita akan masuk pada cabang yang kedua, iaitu yang berlaku disebabkan oleh sukun asli ataupun disebut sebagai sukun lazim. Tapi saya nak bagi tahu untuk bab ni kita akan lebih banyak baca kepada kitab. Sebab apa kita akan lebih banyak baca kepada kitab? Sebab saya tak mau terlepas sebahagian daripada poin-poin penting yang besar. Jadi tumpuan kita perlu lebih, dan semestinya kalau ada kitab tu adalah yang terbaik sekali. Kalau ada kitab tu memang yang terbaik lah. Okey. Kalau siapa yang ada kitab ni, kitab Dr. Surul Syahbuddin An-Nadawi, iaitu perbahasan ilmu tajwid menurut riwayat Hafs an Asim, melalui Tariq Syatibiyah ni, boleh buka pada halaman yang ke-163, ataupun kalau ada kitab tajwid lain yang lebih ringkas, buka saja pada bab hukum mat. Tapi dia tak ada mukadimah yang panjang kalau dalam kitab tajwid lain. Dia tak ada perbahasan yang panjang. Bolehlah buka pada mat lazim kalimi muthaqqal. Cuba tengok sebelum tu kot ada perbahasan panjang. Okey, saya akan bacakan daripada kitab kita, insya-Allah. Sana. Okey, saya akan baca. Mat yang mana disebabkan sukun asli. Okey, ingat no? Kita sekarang tengah masuk kepada bab mat far'i yang disebabkan oleh sukun asli. Ni bab baru ni. Mat yang disebabkan sukun asli adalah mat lazim beserta 4 pembahagiannya. Okey.
Mat-mat yang disebabkan sukun asli adalah mat lazim. Dia disebut sebagai mat lazim dan dia ada 4 pembahagian. Okey, tak apa kita baca dulu kitab. Mungkin kita tak nampak lagi kan. Perkataan lazim merujuk kepada hukum bacaan mat-mat ini, iaitu lazim bermaksud mesti ataupun wajib hukum pemanjangannya. Ia dinamakan demikian kerana para qurra' telah sepakat dalam menetapkan pemanjangan mat-mat lazim dengan satu keadaan sahaja, iaitu 6 harakat. Okey, secara umumnya hukum ni dinamakan mat lazim kerana apa? Hukum ini dinamakan mat lazim kerana menjadi kewajipan untuk kita membaca hukum ni. Bila mana kita jumpa hukum macam ni, tiada pilihan lain, iaitu wajib dibaca 6 harakat. Ni kata pengarang kita. Kira pengarang kita kata lazim ni sebenarnya dia merujuk kepada hukum bacaan dia, iaitu lazim ataupun wajib dibaca dengan 6 harakat. Yang tu secara umumnya. Okey, kita tengok perkataan lazim ni daripada segi bahasa. Kata pengarang kita, perkataan lazim dari segi bahasa bermaksud sesuatu yang tetap ataupun asal. Lazim ataupun kalau kita duk sebut kelaziman tu, pengarang kita kata lazim ni daripada segi bahasa bermaksud tetap ataupun asal. Yang kita duk biasa buat lazim. Asal. Perkataan lazim juga bermaksud yang ni dia lebih detail sikit. Perkataan lazim juga bermaksud adanya sukun lazim, iaitu sukun yang tetap pada asal. Pengarang kita kata perkataan lazim ni juga bermaksud adanya sukun lazim, iaitu sukun ni yang mana memang ada pada asal, original, memang ada pada sesuatu kalimah ataupun huruf. Tu pengarang kita kata yang kekal pada keadaan wasal dan juga waqaf. Sama ada wasal ke waqaf, dia memang ada hukum dia memang ada sukun dekat situ. Ia merupakan lawan kepada sukun arid pada mat-mat arid, di mana sukunnya bukan sukun pada asal tetapi dibuat kemudian kerana mewakafkan bacaan. Sekarang ni pengarang kita dia nak jelaskan perbezaan antara yang sekarang kita tengah belajar ni, sukun asli ni. Yang sebelum ni kita belajar adalah sukun arid ataupun sukun yang mendatang. Sukun mendatang tu dia tak ori, dia hanya terjadi ketika mana kita nak wakafkan bacaan, time tu baru ada sukun tu, asalnya tak ada sukun tu. Tapi pengarang kita nak habaq sukun lazim ataupun mat lazim ni dia memang ada, sama ada hang nak berhenti ke ataupun hang nak sambung bacaan, dia ada pada kedua-dua keadaan. Dia ada sebab dia memang asli, memang dia asal wujud dekat suatu perkataan ataupun huruf tersebut. Oleh itu, apabila dikatakan mat lazim, ia memberi maksud pertemuan huruf mat dengan sukun asli. Jadi pengarang kita buat kesimpulan. Jadi bila mana pengarang kita kata bila mana yang dikatakan mat lazim itu adalah apabila huruf mat bertemu dengan sukun asli. Kemudian kata pengarang kita, mat lazim pula dia terbahagi kepada 2, iaitu kalimi dan juga harfi. Mat lazim ada 2, pengarang kita kata, kalimi dan juga harfi. Kalimi ni bermaksud satu perkataan dan harfi bermaksud satu huruf. Oleh itu, apabila dikatakan mat lazim kalimi, ia bermaksud pertemuan huruf mat dengan sukun asli dalam satu kalimah ataupun dalam satu perkataan. Manakala pengarang kita kata apabila dikatakan mat lazim harfi, bila mana kita sebut mat lazim harfi, dia bermaksud pertemuan huruf mat dengan sukun asli dalam satu huruf.
nanti kita akan belajar dia ada hukum mat lazim harfi, mat lazim kalimi. Pengarang kita nak habaq lah, kalimi itu bermaksud dalam satu kalimah, harfi itu bermaksud dalam satu huruf. Dia nak habaq yang tu sahaja. Kemudian kedua-dua mat lazim kalimi dan mat lazim harfi masing-masing terbahagi kepada dua bahagian. Pengarang kita nak kata sama ada mat lazim kalimi ataupun mat lazim harfi, setiap satu daripada ni dia terbahagi kepada dua. Maksudnya mat lazim kalimi ada dua bahagian ataupun ada dua pecahan, dan mat lazim harfi pun ada dua pecahan. Iaitu kalimi, mat lazim kalimi muthaqqal dan mat lazim kalimi mukhaffaf. Iaitu yang pertama pecahan mat lazim kalimi, dia ada dua pecahan, iaitu mat lazim kalimi muthaqqal, dan yang kedua adalah mat lazim kalimi mukhaffaf. Dan begitu juga bagi mat lazim harfi, dia ada dua pecahan, iaitu mat lazim harfi muthaqqal dan yang kedua mat lazim harfi mukhaffaf. Sekali saya akan tunjukkan rajah untuk memudahkan kefahaman. Perkataan musaqqal. Sekarang ni pengarang kita nak bawa apa itu maksud perkataan musaqqal. Kata pengarang kita, musaqqal bermaksud berat pada pengertian bahasa, membawa maksud suatu yang mana diidghamkan. Sebab apa digunakan kalimah musaqqal? Sebab berlakunya idgham kat situ. Perkataan mukhaffaf yang bermaksud ringan pula bermaksudnya tak ada idgham dekat situ. Oleh itu, apabila dikatakan mat lazim kalimi muthaqqal, ia bermaksud pertemuan huruf mat dengan sukun asli dalam satu perkataan beserta dengan idgham. Jadi pengarang kita nak habaq bila mana kita sebut hukum mat lazim kalimi muthaqqal, dia sebenarnya bermaksud pertemuan huruf mat dengan sukun asli dalam satu perkataan. Yang tu kalau guna kalimi. Tapi sambung sikit bacaan dia. Pengarang kita kata bila mana disebut mat lazim kalimi mukhaffaf, mukhaffaf, bila mana disebut mukhaffaf bermaksudnya ringan. Ringan tadi pengarang kita kata apa? Ringan ni bermaksud tak ada idgham lah kat situ. Bermaksud pertemuan huruf mat dengan sukun asli dalam satu perkataan tanpa idgham. Sebab mukhaffaf tu dia tanpa idgham lah. Dia kira sekarang yang kita tengah bahas ni, kita nak tahu pasal apa digunakan kalimi muthaqqal, kenapa digunakan kalimi mukhaffaf. Yang tu sahaja pengarang kita nak kita nampak, yang tu sahaja. Mana perkataan tu. Sebab tu saya kata kita kena rujuk pada kitab bila mana kita membahaskan perkataan ni. Kalau tak rujuk kitab, nanti kita tak tahulah dia daripada mana asal-usul perkataan ni kan. Kita akan tertanyalah mat lazim, apa dia yang mat lazim. Sekarang ni kita dah dapat maklumat lah. Mat lazim tu adalah mat yang berlaku apabila bertemunya sukun yang lazim, sukun yang asli. Lepas tu kita boleh beza dah. Kalimi tu apa dia? Kalimi tu bila mana dia berlaku dalam satu perkataan. Kemudian kita boleh beza dah. Harfi apa dia? Harfi bila mana dia berlaku dalam satu huruf. Muthaqqal apa dia? Muthaqqal tu maksud dia berat. Apa yang berat? Berat tu maksudnya adanya idgham kat situ. Bila mana mukhaffaf, ringan. Ringan apa yang ringan? Maksudnya tak ada lah idgham dekat situ. Yang tu saja kita nak tahu sekarang. Tapi sekali saya akan buat kesimpulan mudah untuk tuan-tuan faham insyaAllah. Sementara itu, pengarang kita kata mat lazim harfi muthaqqal bermaksud pertemuan huruf mat dengan sukun asli dalam satu huruf beserta idgham. Okey. Sebaliknya mat lazim harfi mukhaffaf bermaksud pertemuan huruf mat dengan sukun asli dalam satu huruf tanpa idgham. Yang ni kita cuma nak dapat tentang maksud perkataan. Maksud apa ni? Maksud
bagi hukum tu. Maksud bagi hukum tu sahaja, supaya bila orang tanya kat kita mat, pasal apa diguna mat lazim, kita boleh jawab. Pasal apa diguna kalimi, kita boleh jawab. Kenapa diguna musaqqal, kita boleh jawab. Yang tu sahaja. Okey. Secara simpelnya, saya dah sediakan sedikit gambar rajah untuk memudahkan. Okey. Yang sedang kita bahaskan sekarang adalah berkenaan dengan mat lazim. Yang sedang kita bahaskan sekarang adalah berkenaan dengan mat lazim. Kat sini ni, mat lazim ni kata pengarang kita tau. Yang sedang kita bahaskan sekarang adalah mat lazim. Mat lazim ni, ingat, mat lazim ni apa dia? Mat lazim ni adalah apabila huruf mat bertemu dengan sukun asli. Kemudian mat lazim ni dia terbahagi kepada dua, iaitu kalimi dengan harfi. Kalimi dan juga harfi. Cuma kat nota ni saya buat catatan je lah. Kalimi ni apa maksud dia? Kalimi ni bila mana hukum mat lazim ni dia berlaku dalam satu perkataan. Apa yang maksudnya satu perkataan? Iaitu pertemuan huruf mat dengan sukun asli dalam satu perkataan. Dan yang kedua adalah harfi. Harfi ni bermaksud dalam satu huruf. Dalam satu huruf. Dalam satu huruf. Iaitu kalau kita buat cara nak faham mudahnya adalah pertemuan huruf mat dengan sukun asli dalam satu huruf. Okey, kan tadi kita kata mat lazim dia ada dua pecahan, iaitu mat lazim kalimi dengan mat lazim harfi. Okey. Bagi setiap kalimi dengan harfi ni, kalimi ni ada dua pecahan, harfi pun ada dua pecahan. Nampak? Harfi pun ada dua pecahan. Dan nama depa ni tak jauh pun. Macam yang ni, mat lazim kalimi musaqqal. Betul saya tulis musaqqal? Dekat sini musaqqal. Dan juga mat lazim kalimi mukhaffaf. Begitu juga bagi mat lazim harfi, dia ada dua pecahan, iaitu mat lazim harfi musaqqal, betul saya tulis musaqqal, dan mat lazim harfi mukhaffaf. Maksudnya nama depa ni lebih kurang je sebenarnya. Ingat secara umumnya hukum besar dia mat lazim. Mat lazim ni dia ada dua pembahagian. Mat lazim kalimi dan juga mat lazim harfi. Okey. Mat lazim kalimi ada dua pecahan, iaitu mat lazim kalimi musaqqal dan juga mat lazim kalimi mukhaffaf. Manakala mat lazim harfi dia ada dua pecahan, mat lazim harfi musaqqal, mat lazim harfi mukhaffaf. Yang itulah sebahagian daripada pengenalan kepada bab mat lazim ni. Kalau kita tak mengaji terlebih dahulu berkenaan dengan pengenalan ni, kita takkan faham mai daripada mana perkataan mat lazim, mai daripada mana digunakan perkataan mat lazim tu, pasal apa digunakan kalimi. Sekarang kita bahas tu sekadar untuk kita tahu lah. Kalau orang tanya, kita boleh jawab insya-Allah. Kemudian saya nak tengok lagi apa poin-poin penting yang perlu saya sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita dah sebut tadi. Yang pertama kita dah sebut sebab apa secara umum sebab apa disebut sebagai mat lazim. Kenapa disebutkan mat lazim secara umum? Yang ni secara umum. Sebab apa? Sebab lazim tu dia merujuk kepada hukum bacaan, tadi saya kata dah. Iaitu kata ulama, dia lazim tu adalah mesti ataupun wajib dibaca dengan 6 harakat. Okey. Kemudian kita dah tengok lazim tu daripada tadi sudut umum ni, kemudian kita tengok daripada sudut bahasa, iaitu lazim tu sesuatu yang asal, ataupun yang kedua kita kata tadi dia bermaksud adanya sukun yang asal kat situ. Sukun yang bukan sukun yang dibuat, memang dia dah ada kat situ, sama ada dalam perkataan ataupun huruf. Dan juga yang ketiga, kita telah sebut daripada segi bahasa ni,
iaitu sukun yang tetap asal yang kekal. Dia memang ada sama ada dalam waqaf ataupun wasal. Kemudian kita juga tersebut mat lazim ni dia ada dua, kalimi dengan harfi. Bila mana sebut kalimi, kalimi itu bermaksud berlaku dalam satu kalimah. Maksudnya mat lazim yang berlaku dalam satu kalimah. Dan juga bila mana sebut harfi adalah bermaksud satu perkataan. Dalam satu perkataan, dalam satu huruf. Bila mana sebut harfi dalam satu huruf. Kemudian kita telah tengok tadi dia ada dua pecahan. Bagi mat lazim harfi dan juga mat lazim kalimi ni, setiap satu ni ada dua pecahan. Mat lazim kalimi dengan harfi dia ada dua pecahan, iaitu muthaqqal dengan mukhaffaf. Kita telah sebut muthaqqal tu maksud dia berat. Apa yang berat? Berat tu adalah maksud dia adanya idgham dekat situ. Dan juga yang kedua kita dah tengok mukhaffaf. Apa maksud mukhaffaf? Khafif. Dia berkata khafif, ringan. Maksud dia ringan, iaitu tak adanya idgham dekat hukum tu. Kemudian kemudian kita dah sebut dia daripada apa yang dimaksudkan mat lazim kalimi muthaqqal. Mat lazim kalimi muthaqqal ni bila mana huruf mat bertemu dengan sukun asli dalam satu kalimah berserta dengan idgham. Dan juga bagi yang lain-lain itu pun tadi kita telah sebutkan satu persatu. Kemudian saya telah tunjukkan carta secara umum kepada tuan-tuan ataupun dalam bentuk table lah berkenaan topik yang kita bahaskan pada pagi ni. Nampak kena kalau nak salin tu saya boleh buat takat ni lah, sebab saya tak ada lagi software rakaman yang menarik. InsyaAllah saya akan cuba cari satu software rakaman yang akan memudahkan nota disalin. Dan saya minta maaf kalau tulisan tak apa nak elok. Dalam nota ni saya dah tulis tu mat lazim dia ada dua pecahan yang saya highlight tu. Nampak? Mat lazim atas ni dia ada dua pecahan, iaitu kalimi dan juga harfi. Kemudian daripada kalimi dengan harfi ni, kalimi pun ada dua pecahan iaitu kalimi muthaqqal dan juga kalimi mukhaffaf. Dan juga bagi harfi pun dia ada dua pecahan, iaitu harfi muthaqqal dengan harfi mukhaffaf. Okey, tapi tuan-tuan jangan pening lagi. Sekarang yang ni hanya untuk muqaddimah, pengenalan daripada mana perkataan tu. Lepas ni dalam siri rakaman seterusnya saya akan terangkan secara detail berkenaan satu-satu. Dia ada 4 hukum tu lah yang kita akan bahas. Dia ada 4 hukum dalam pembahasan ni. Mat lazim kalimi muthaqqal, mat lazim kalimi mukhaffaf, mat lazim harfi muthaqqal dengan mat lazim harfi mukhaffaf. InsyaAllah kita akan bahaskan satu persatu lepas ni. InsyaAllah tuan-tuan akan nampak lebih dalam lagi yang mana yang dikatakan sukun asli tu, yang mana yang dikatakan idgham tu kat mana, yang mana dikatakan harfi tu. InsyaAllah dalam siri rakaman berikutnya insyaAllah. Saya mohon maaf kalau kurang jelas. Maklumlah pagi ni saya pun sebenarnya tidur, tak apa nak jarak. Dah ada jadi macam mana lah. Kita duduk tengok YouTube, orang muda duduk tengok YouTube ralik-ralik kan. Jadi pagi dia macam nak fresh tak fresh. Tapi insyaAllah lah, mudah-mudahan faham insyaAllah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk video rakaman seterusnya insyaAllah hari ni juga saya akan upload. Mungkin malam kot. Siang ni tuan-tuan cuba hadam dulu bab ni insyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.